فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita mendengar surah Al-Fatih daripada ayat 29 tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dan yang mengikut dengan Rasulullah daripada kalangan sahabat asyidda'u 'alal kuffar, mereka ini tegas ya dengan orang kufar, ruhama bainahum, dan Rasulullah dan sahabat adalah kata lemah lembut bersama dengan sahabat, bersama dengan kalangan jiran, tetangga dan sebagainya. Subhanallah, inilah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih kita khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat, iaitu umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baginda pesan kepada kita, banyak baginda ajar kita tentang sunnah-sunnahnya, tetapi kadang-kadang kita ni lupa banyak sunnah Rasulullah yang kita laksanakan tiap-tiap hari, tetapi kita lupa apa dia ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dalam berkomunikasi antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan jiran tetangga kita, antara kita dengan staf kita, antara kita dengan anak-anak kita, antara kita dengan masyarakat sekalian. Jadi kaum-kaum rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat lemah lembut. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam tak boleh kita menilai macam mana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Akhlak baginda cukup sempurna, tuan-tuan. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tengok balik sampai Rasulullah nak cerita kata Rasulullah ni dijamin syurga. Rasulullah orang kata dah bila sebut kata dijamin syurga ni, tuan-tuan, kalau kita lah sebagai kita orang awam, saya dan tuan-tuan, kalau orang kata saja cerita Abang Haji dah dijamin syurga, agak-agak kita nak datang masjid tak lagi? Takut. Sebab apa? Dah jadi syurga dah datang buat apa? Dah jadi syurga dah, kita nak buat apa lagi dah? Contoh, ataupun kita di pejabat, office hour kita ataupun dalam satu syarikat, kita dah nak pencen. Bila sebut kita pencen ni, perlu pergi office lagi tak? Tak kan? Bos kata, Abang Haji tak payah datang dah ke office. Saya bagi cuti awal 3 bulan pencen start pada sekarang ni. Sepatutnya hujung tahun. Abang Haji kata, baik, terima kasih atas beri peluang untuk saya pencen awal. Terima kasih. Tapi Abang Haji tu tanda syukur kepada Allah. Abang Haji tu datang, tak boleh tak saya datang kerja lagi, saya ke akhir tahun. Saya tak boleh, sebab saya jadi orang yang alangkah baiknya bila saya jadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah. Maka Abang Haji tu datang tanpa gaji, datang juga ke office. Tak cerita kata, kenapa datang lagi Abang Haji? Sedangkan Abang Haji kan cuti, sedangkan Abang Haji tu dah pencen dah. Tanda saya ni sayang pada office, dan tanda saya ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi lagi kepada saya nafas, nikmat kesihatan untuk saya ni berkhidmat lagi untuk syarikat tersebut. Itu kita nak buat umpamaan di atas muka bumi ini. Apatah lagi bila kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqiyamul lail, perempuan sehingga bengkak kaki. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda, tanya, abang, kenapa abang berqiyamul lail sehingga bengkak kaki ni? Orang macam itulah. Baginda sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Alangkah baiknya, indahnya kalau kita jadi hamba Allah banyak bersyukur. Kalau rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah lalui dia punya azmah ataupun pandemik yang
uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan umat Islam dan seluruh dunia dengan COVID-19. Kita berada sekarang di hujung-hujung, insya-Allah taala mari kita hilang semua ni, ya. Dan kita kata berapa tahun? 700 ataupun 800 hari, tuan-tuan, kita berada dengan keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat kita rasa macam, ya Allah, rindunya masjid Madinah Sultan Nazrin kita, rindunya nak pergi ke masjid bersurau, rindunya nak jumpa sahabat saudara mara, rindunya nak pergi majlis ilmu ketika itu. Tetapi ramai di mana kalangan kita sekarang, dia sudah lupa ketika kita lalui semua benda tu. Kenangan-kenangan yang kita tak boleh nak ingat. Sedih, surau ditutup, masjid ditutup, ramai yang komplain, kenapa masjid kita tutup, aku nak buat ibadah ni. Tengok-tengok, yang komplain tak datang, yang datang jemaah yang setia saja. Nah, kita kata kadang-kadang rasa sedih juga, ya, masjid dah buka balik, surau dah buka balik, tapi kita tak bersyukur kepada Allah. Tak datang juga masjid, makin berkurangan katanya. Dulu kat lapang ni takut, ramai macam biasa ni. Saya pernah datang sekali 2 tahun lepas tu, sebelum COVID lagi. Sebelum COVID, subhanallah, ya. Datang kali ni dapat sejadah cara Allah. Datang sekali lagi 3 tingkat kot masjid ni. Masya Allah, makin makmur. Apapun saya doakan, semoga kita diberi istiqamah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita tengok balik kenangan-kenangan yang kita lalui, ada orang bersyukur kepada Allah, ada orang makin lupa, ada orang bankrupt, ada orang diberi kemuliaan, ada orang diberi makin kaya waktu COVID, ada orang meninggal melalui online, ada orang kawan-kawan saya dekat Mekah hotel sana, ramai yang bankrupt untuk hotel mereka, tuan-tuan. Bayangkan, tak pernah terbayang Masjidil Haram kosong, Masjid Nabawi kosong, tak pernah berlaku lagi. Saya ingat yang Masjidil Haram ketika kosong waktu usia saya lahir dulu dekat Mekah tahun 1400 Hijriah. Maka diserang, ketika itu diserang, masuk orang-orang pemberontak ni, Juhaiman, masuk Masjidil Haram, bawa senjata dalam dalam jenazah. Kita ingat jenazah, pokoknya cerita katanya semua dalam tu senampang dan sebagainya.